Saya mau berbincang dan meneliti apa antara senario yang mungkin selepas ini dan untuk kita faham situasi dan juga proses di Parlimen hari ini dan juga minggu depan. Profesor Dr. Azizuddin Mohamed Sani, penganalisis politik UUM berada di talian bersama dengan saya sekarang. Okey, Prof, apa percaturan seterusnya yang patut dibuat kedua-dua oleh ahli Parlimen Kerajaan dan juga ahli Parlimen Pembangkang? Kita sudah jelas berkenaan dengan hal undang-undang apa proses seterusnya berdasarkan temu bual saya dengan beberapa orang pakar sejak dari tadi. Jadi sekarang kita nak fokus kepada apa strategi dan percaturan oleh kedua-dua belah pihak susulan perkembangan terbaru ini, Prof. Ya, tapi apa yang tadi kita lihat adanya pandangan yang dikemukakan di Parlimen oleh Ketua Pembangkang dan pihak pembangkang. Maksudnya adalah kita telah tahulah tujuan dan hasrat yang ingin disampaikan oleh pihak pembangkang misalnya. Tapi kita masih lagi belum dengar respon ataupun clarification penjelasan daripada pihak kerajaan berkenaan dengan tita ataupun ucapan ataupun statement yang dikeluarkan oleh istana pagi tadi. Jadi kita nak tahu juga apa reaksi kerajaan berkenaan dengan kenyataan tersebut dan mungkin ada alasan-alasan tertentu yang diberikan oleh kerajaan tapi cuma kenyataan yang dikemukakan oleh istana itu agak tegas dan juga keras sebenarnya terhadap kerajaan yang melihat kerajaan seolah-olah cuba mislead rakyat, parlimen dan sebagainya. Yang ini ada implikasi besarlah dilihat pembatalan ordinan darurat adalah tindakan yang seharusnya adalah dalam bidang kuasa Yang Bertuan Agong dan juga parlimen yang meluluskan dan juga membatalkan tapi eksekutif telah memainkan peranan kerana ada impak dari segi sistem pengasingan kuasa yang diamalkan di Malaysia lah. Jadi kita nak sebenarnya menunggukan keadaan itu. Tapi di pihak pembangkang seperti dijelaskan oleh Luqman tadi kemungkinan akan dibawa usul undi tidak percaya itu saya rasa telah dijangkakan lah. Sebab isu ni agak berat dan memerlukan dan saya rasa pihak pembangkang melihat ini satu peluang Prof. untuk mereka Okey, Prof. Sidang Dewan Rakyat ditangguhkan hari ini, tiada lagi. Kita sudah jelas pendirian daripada ahli Parlimen Pembangkang. Kita sudah tahu apa yang agenda mereka menerusi khasnya surat yang diutuskan oleh Ketua Pembangkang, mereka mahu mengusulkan undi tidak percaya. Ahli Parlimen UMNO juga dikeluarkan kenyataan oleh Presidennya tadi, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, yang menyarankan pada mereka berpendapat bahawa Perdana Menteri dan juga Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Taqiyuddin patut meletakkan jawatan. Apa agaknya pendirian dan juga percaturan bagi parti seperti PAS yang masih lagi tidak bersuara, masih lagi berada dalam kerajaan? Apa percaturan mereka selepas ini, Prof? Saya rasa parti PAS akan terus ikut dengan ikuti perkembangan yang terkini dan juga seperti mana kita tahu mereka adalah sebahagian daripada Parti Perikatan Nasional. Jadi saya rasa saya jangkakan mereka akan terus bersama dengan Perdana Menteri Tan Sri Wini Yassin. Cuma apa yang dijelaskan tadi saya merasakan bahawa sekiranya sidang parlimen terus ditangguhkan dan mungkin sidang parlimen datang pun akan diteruskan kemungkinan penjelasan yang ingin dibawa oleh kerajaan itu akan disampaikan secara bersemuka dengan pihak istana. Jadi mungkin ada pertemuanlah antara Perdana Menteri dengan Yang Bertuan Agong untuk perkara tersebut. Dan dalam masa sama juga kita dah tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim pun ada menyebut bahawa beliau ingin bertemu dengan Yang Bertuan Agong untuk menyatakan bahawa Perdana Menteri telah hilang sokongan majoriti dan sudah masanya perubahan kerajaan perlu diadakanlah. Kalau tidak mungkin pilihan raya umum ke-15 diadakan. Jadi itu senario yang saya nampak akan berlaku pada selepas inilah. Dan sejauh mana reaksi Yang Bertuan Agong juga menarik kita nak tinjau lah. Sejauh mana beliau melihat mana yang ada weightage lah. Maksudnya ada argumen yang baik lah untuk beliau boleh terima. Yang dalam usaha untuk beliau membuat keputusan beliau lah. Terutamanya pertama sekali berkaitan dengan ordinan darurat dan juga darurat ni sama ada kekal ataupun dibatalkan ataupun juga mengambil tindakan melalui proses lain khususnya melihat supaya dipanggil juga parlimen supaya bersidang dan diadakan pengundian ataupun juga
proses yang sebelum ini beliau pernah lakukan, iaitu pada Mac ataupun Februari tahun lepas pemilihan kerajaan yang baru. Jadi ini bergantung pada, saya rasa mungkin pertemuan lah antara kedua-dua pihak dengan Yang Pertuan Agong dan jalan penyelesaian yang terbaik akan dicari dalam konteks ini. Okey, ini visual, masih lagi kami dapat sedikit visual langsung dari Parlimen. Kalau kita boleh kongsikan sebentar tadi, sebilangan ahli-ahli Parlimen masih lagi berada di lantai Dewan Rakyat, tapi sudah tentu tiada lagi sidang hari ini, tiada lagi mesyuarat hari ini. Itu sudah pun diputuskan dan tidak akan diubah. Dan kita jangka mesyuarat akan diteruskan pada Isnin ini kerana tiada lagi pemakluman yang menyatakan sama ada mesyuarat itu ditangguhkan atau dibatalkan atau sebagainya. Jadi kalau kita berbalik kepada aturan mesyuarat asal, mesyuarat khas pada Isnin hari terakhir 2 Ogos ini pembentangan oleh Datuk Seri Taqiyuddin berkenaan dengan darurat akan masih lagi diteruskan pada jam 10 pagi Isnin ini. Kita lihat di situ antaranya Lim Kit Siang dan Datuk Seri Anwar Ibrahim masih lagi berada di situ, tetapi sidang tidak lagi diteruskan. Okey Prof, berbalik kepada apa yang Prof sebut sebentar tadi. Pertama sekali, kemungkinan PRU15 saya mungkin jauh sekali kerana tidak sesuai untuk kita adakan dalam zaman pandemik ini. Itu semua pihak boleh setuju. Yang keduanya adalah untuk berlaku adil. Itu yang kehilangan majoriti dalam Dewan Rakyat itu adalah apa yang didakwa oleh sebilangan ahli-ahli Parlimen, khasnya pembangkang, belum lagi dibuktikan. Mungkin proses rasminya ikut lunas undang-undang dan peraturan Dewan Rakyat dan Parlimen akan take place, akan berlangsung tidak lama lagi untuk kita menentukan. Jadi itu tidak betul selagi ia tidak dibuktikan menerusi lunas undang-undang dan juga peraturan yang kita ada di negara ini. Tapi kita berbalik kepada kerangka asal, gambaran besarnya Prof. Selepas apa semua yang berlaku hari ini, tujuan pembukaan semula Dewan Rakyat adalah untuk kita membincangkan isu-isu rakyat. Malah yang di Pertuan Agong juga menekankan perkara ini, isu-isu dan kemaslahatan rakyat dalam tempoh yang amat mencabar ini. Ini patut jadi fokus utama kita dalam pembukaan Dewan Rakyat. Walaupun hanya dibuka dalam bentuk mesyuarat khas dan bukan persidangan penuh, itu akan ada beberapa bulan dari sekarang. Rakyat melihat apa yang berlaku sejak 4 hari ini. Khasnya hari ini, apa agaknya sentimen yang kita boleh nilai daripada rakyat berkenaan dengan apa yang berlaku dalam Dewan Rakyat hari ini? Khasnya apabila kita mempertimbangkan perkara penting yang patut diutamakan adalah isu-isu rakyat. Hari ini adalah bantuan ekonomi, kemudian vaksinasi semalam, kemudian pengendalian COVID-19. Bagaimana agaknya ia akan diterima oleh rakyat apa yang berlaku di Dewan Rakyat hari ini? Saya rasa kenapa diadakan sidang Parlimen kerana saya rasa inilah masa yang terbaik oleh kedua-dua pihak kerajaan dan pembangkang untuk berbincang ataupun berdebat tentang isu dasar khususnya berkaitan dengan dasar ketika zaman darurat lah, khususnya bersangkut dengan COVID-19, ekonomi dan juga politik dalam negara dan ini adalah masa yang terbaik untuk dibincangkan, diperdebatkan dan rakyat akan melihat sendirilah sejauh mana ketelusan itu ada dalam pelaksanaan dasar tersebut Jadi itu yang kita di kalangan rakyat ingin lihat proses itu berlaku tapi apa yang berlaku ialah apabila adanya kenyataan yang dilihat bercanggah dan tidak ada kontradik pandangan tersebut dan juga seperti dijelaskan oleh kenyataan istana pagi tadi pun memperlihatkan bahawa ada pembatalan kepada ordinan yang sebenarnya tidak berlaku dan tidak mendapat persetujuan Yang Pertuan Agong ini menyebabkan berlakunya polemik dan polemik politik yang barulah di peringkat Parlimen Memang di pihak rakyat sebenarnya agak bimbang dengan keadaan yang berlaku. Sebenarnya rakyat lebih bimbang COVID-19 dan ekonomi negara yang mencekam tapi dalam konteks sekarang ni melihatkan suasana politik Malaysia yang juga agak kurang stabil menyebabkan rakyat juga bimbang keadaan itu kerana dibimbangi pelaksanaan dasar tidak mencapai matlamatnya kepada rakyat Jadi itu yang dibimbangilah. Tapi kalau kita lihat hari ini timbul pula isu yang bersangkutan dengan perlembagaan dan sebagainya. Jadi ini lebih merumitkan lagi keadaan politik dalam negara masa kini lah. Jadi ada rakyat yang pada pandangan saya mungkin agak kecewa dengan keadaan ini berlaku tapi ada yang rakyat melihat mungkin ini satu bentuk penyelesaian yang mungkin boleh dicarilah di peringkat Parlimen tapi matlamat ke arah untuk menyelesaikan isu yang berbangkit tentang COVID-19 dan ekonomi itu terus terlaksana lah bergantung pada persepsi masing-masing lah. Tapi secara umumnya saya nampak
persepsi umum rakyat agak kecewa dengan keadaan yang sekarang lah, khususnya apabila dasar itu tidak dapat dilaksanakan dengan cara terbaik. Okey, ini juga yang baru kami terima. Satu lagi kenyataan yang dikeluarkan oleh Ahli Parlimen Langkawi pula, Tun Dr. Mahathir Mohamad, yang ditulis dalam bahasa Inggeris, tapi saya boleh kongsikan dengan anda sekarang, yang merujuk juga kepada kenyataan Istana Negara dan Seri Paduka Baginda Di-Pertuan Agong. Menurut Tun Dr. Mahathir, kenyataan itu menunjukkan bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin sudah secara sengajanya tidak bercakap benar kepada Parlimen berkenaan dengan pembatalan ordinan darurat. Dan itu dikata he must know that he has no power to revoke the ordinances on his own, kata Tun Dr. Mahathir. Kuasa untuk membatalkan ordinan darurat adalah pada Yang di-Pertuan Agong, tetapi pengumuman pembatalan ini masih lagi dibuat oleh Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, Wakil Kerajaan, pada 26 Julai lepas. Jadi Tun Dr. Mahathir berkata, poin nombor 4 itu juga, he made no attempt to correct it. Walaupun ia diumumkan oleh Datuk Seri Taqiyuddin, tapi Perdana Menteri juga tidak membuat sebarang percubaan untuk memperbetulkan atau membetulkan kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Taqiyuddin itu, dan juga Tan Sri Muhyiddin tidak mungkin interrupt ataupun mengganggu ketika Datuk Seri Taqiyuddin mengeluarkan kenyataan itu. Dan justru, kata Tun Dr. Mahathir, Perdana Menteri juga bertanggungjawab tentang apa yang dilakukan oleh salah seorang menteri beliau. Jadi, senada dengan kenyataan UMNO, Tun Dr. Mahathir berpendapat bahawa Perdana Menteri perlu meletakkan jawatan disusuli dengan selebihnya, the rest of the cabinet, seluruh kabinet. Okey, Prof, ini adalah kenyataan daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kita lihat berbalik kepada, kerana Prof adalah penganalisis politik. Politik juga adalah berkenaan dengan sentimen dan persepsi. Kita bincang segmen-segmen yang agak menarik untuk kita bincang dalam seluruh kerangka ini, seperti parti dalam kerajaan seperti PAS. Kita tahu parti seperti UMNO ada sedikit wildcard. Kadang-kadang mereka menyokong apa yang dilakukan kerajaan dan mereka mempertahankan kerajaan. Kadang-kadang tidak, walaupun mereka berada dalam kerajaan. Motif pembangkang atau agenda pembangkang jelas. Selain itu adalah parti-parti dalam kerajaan. Tapi parti-parti seperti PAS sebagai contoh yang memperjuangkan juga kedaulatan undang-undang dan juga institusi diraja. Bagaimana mereka mahu rationalize perkara ini, perkembangan terbaru dan tindakan kerajaan terbaru ini, iaitu dianggap sebagai derhaka kepada Yang di-Pertuan Agong. Bagaimana mereka mahu rationalize ini kepada penyokong-penyokong mereka? Saya rasa ini satu dilema kepada PAS juga kan. Dan saya rasa tekanan kepada PAS. Dan selepas ini saya rasa mungkin ada lagi tambahan tekanan. Kalau saya lihat sendirilah dari peringkat akar umbi di contoh di Kedah ni, PAS sendiri pun jelas adanya tekanan terhadap kepimpinan PAS melihat pada senario yang berlaku masa ini. Kerana banyak juga yang tidak setuju dengan pendekatan PAS sebenarnya dalam terus contohnya menyokong kerajaan Perikatan Nasional, tapi dalam ketika sama bila membangkitkan isu-isu berkaitan dengan kedaulatan raja, kedaulatan undang-undang sebagainya, dilihat PAS seolah-olah kompromi kepada isu-isu sebegini. Dan sebelum ni PAS agak berjuang untuk mempertahankannya. Jadi ada konflik di situlah di kalangan penyokong-penyokong PAS itu sendirilah. So, dalam konteks ini saya rasa PAS masih lagi rakan sekutu kuat kepada UMNO sebenarnya dalam Mufakat Nasional. Cuma mereka lebih rapat sekarang ni dilihat bersama dengan Parti Bersatu. Dan kalau UMNO mengambil langkah memang keluar dan diikuti oleh ahli parlimen, jadi saya rasa PAS kemungkinan akan cuba menetapkan bendera lah, sama ada mahu bersama dengan UMNO ataupun masih lagi bersama dengan Perikatan Nasional kan. Tapi yang jelas konsep gabungan parti Perikatan Nasional tu ada dan UMNO memang daripada awal memang tidak ada kan. Jadi bergantung pada sejauh PAS nak membawa agenda politik mereka pada masa akan datang dan boleh diterima oleh umum lah. Tapi dalam konteks sekarang ini saya rasa mereka ada dilema untuk menghadapi senario semasa yang menjejaskan mereka dan melibatkan pimpin utama mereka juga seperti Datuk Taqiyuddin. Jadi itu yang menjejaskan parti PAS masa inilah. UMNO juga ada sedikit perbezaan kita lihat kadang-kadang. Seperti yang saya sebut sebentar tadi, mungkin ada beberapa wildcard. Dia bukan seperti UMNO seperti dulu di mana mereka bergerak ke hadapan sebagai satu dan mereka akan menyokong semua perkara yang dibuat oleh Presiden dan mereka akan bergerak ke hadapan sebagai satu unit. Tapi UMNO yang agak baru ini kita lihat ada kelompok-kelompok di dalamnya yang mungkin tidak setuju dengan kelompok-kelompok yang lain. Kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden UMNO sebentar tadi sekali lagi menegaskan bahawa ahli parlimen UMNO mesti menarik sokongan daripada Kerajaan Perikatan Nasional. Malah ini yang beliau katakan sejak awal lagi, dari dulu lagi. Kita lihat ada dalam kalangan kelompok-kelompok ahli parlimen UMNO yang tidak bersetuju
dengan keputusan itu, khasnya mereka yang berada dalam kabinet. Adakah perkembangan terbaru ini berkenaan dengan isu ordinan darurat dan juga kenyataan daripada Yang di-Pertuan Agong ini mungkin akan menjadi motivasi bagi selebihnya ahli UMNO yang mungkin tidak menyokong penarikan diri daripada Kerajaan Perikatan Nasional? Adakah ini akan menjadi dorongan terakhir ataupun the last straw untuk mereka akhirnya setuju untuk menarik kembali sokongan daripada kerajaan? Ya, saya rasa ada kemungkinan itu berlaku. Kalau kita lihat, kalau saya perhatikan UMNO, dia ada sekurang-kurangnya ada 3 kelompok lah yang berada sekarang. Ada kelompok yang menyokong Presiden UMNO, dan ada juga kelompok yang tidak setuju dengan Presiden UMNO dan mahu kekal dalam Perikatan Nasional. Tapi ada juga satu kelompok di kalangan ahli parlimen dan juga menteri yang sebenarnya tidak mahu dipersalahkan sekiranya mereka memilih contohnya memilih satu kelompok yang lain atau persokongan yang lain, kerana dibimbangi kalau mereka menjatuhkan Kerajaan Perikatan Nasional, mereka akan disalahkan oleh rakyat kerana pada pandangan mereka isu ekonomi dengan kekal dalam kerajaan, mereka dapat bantu menyelesaikan banyak isu ekonomi, isu kesihatan dan sebagainya. Jadi ada tanggapan yang begitu juga di kalangan pemikiran PPP UMNO. Tapi bila suasana yang ini berlaku, saya rasa kelompok yang ketiga saya sebut tadi kemungkinan akan mengambil pendekatan menyokong presiden untuk sebab tidak mahu ataupun cuba untuk mengelakkan diri mereka dipersalahkan atau melihat seperti derhaka kepada Yang Pertuan Agong. Jadi itu dilema yang dihadapi sekaranglah oleh kepimpinan dalam UMNO. Jadi saya rasa kita tengok jelas UMNO, Ketua Pemudanya dan juga Presiden telah mengeluarkan kenyataan yang agak keras dan mahukan semua yang ahli parlimen UMNO balik semula menyokong Presiden dan sudah masanya untuk mendesak Perdana Menteri untuk letakkan jawatan. Jadi saya rasa ini mungkin menyebabkan mereka tiada pilihan. Mungkin akan memberi sokongan kepada Presiden berbanding dengan kekal bersama dengan Kerajaan Perikatan Nasional lah. Tapi itu mungkin masih lagi dalam peringkat spekulasi. Kita tak tahu reaksi kerajaan lagi bagaimana. Jadi saya pun nak tunggu reaksi kerajaan supaya kita boleh tahu apa langkah seterusnya dan apa yang akan berlaku seterusnya lah dalam konteks polemik politik Malaysia masa kini. Okey. Itu antara disclaimer yang penting untuk kita buat, Prof. Pertama sekali, kebanyakannya masih lagi spekulasi. Kita masih lagi belum melihat sebarang tindakan ataupun perancangan yang rasmi atau jelas nyata akan diambil oleh mana-mana pihak, khasnya kerajaan. Dakwaan bahawa Perdana Menteri hilang sokongan dalam Dewan Rakyat masih lagi belum terbukti. Dan satu lagi yang perlu kita ingat adalah mengikut undang-undang, kerajaan masih lagi mempunyai kuasa untuk menentukan agenda mesyuarat khas Dewan Rakyat ini. Kesemua 5 hari termasuk 1 hari lagi yang akan datang, Isnin depan, kalau mengikut lunas undang-undang, mereka masih lagi mempunyai kuasa untuk menentukan. Perdana Menteri masih lagi mempunyai kuasa untuk menentukan apa yang menjadi agenda pada hari tersebut. Jadi tiada sebarang percanggahan undang-undang yang berlaku di situ. Prof, bercakap berkenaan dengan UMNO, salah satu figura utama UMNO, bekas Perdana Menteri Ahli Parlimen Pekan Datuk Seri Najib Razak, dijangka akan mengadakan sidang media di Parlimen sebentar sahaja lagi. Difahamkan beliau masih lagi sedang berbincang dengan beberapa orang backbencher dari UMNO. Kita akan pergi ke sidang media itu sejurus selepas kami mendapat sebarang maklumat. Jadi, Prof, bagaimana? Mungkin ada dilema dalam kalangan menteri-menteri UMNO yang berada dalam kabinet sekarang. Bagaimana mereka perlu mendekati ini? Kerana kita lihat kali terakhir seruan dibuat oleh Presiden UMNO untuk tarik diri dari kerajaan, mereka tolak kerana mereka berada sebahagian daripada kabinet. Mereka berada dalam kabinet. Bagaimana dengan sekarang? Ya, sebenarnya Datuk Seri Najib Razak memang beliau sepatutnya berucap petang ini membangkitkan isu-isu khususnya berkaitan dengan ekonomi tapi beliau tadi saya ada baca dia punya statement juga yang dikeluarkan melalui media bahawa beliau mungkin akan kalau tidak dapat menyatakan pandangan beliau mungkin mengeluarkan kenyataan melalui Facebook beliau tapi kalau kita lihat memang ini sebelum ini kemungkinan atas faktor berada dalam kerajaan itu sebagai faktor utama untuk mereka kekal dalam kerajaan dan terus berkhidmat dan menyelesaikan isu rakyat. Tapi sekarang ini ada perkara yang lebih besar yang perlu mereka hadapi berkaitan dengan isu perlembagaan, isu hubungan antara kerajaan dan istana.
dan pembangkang tu biasalah mereka biasa berdebat dalam parlimen tapi dan seperti yang saya sebutkan di awal tadi ada isu permasalahan dari segi mengasingkan kuasa yang dilihat pihak eksekutif pihak kerajaan telah campuri dalam urusan di parlimen jadi itu yang menggusarkan mereka menyebabkan krisis ini memerlukan pihak yang bertanggungjawab siapa yang bersalah dalam konteks ini itu yang kita tak tahu lagi siapa yang akan memikul tanggungjawab tersebut jadi kepada ahli parlimen UMNO ini mereka ada kebimbangan mereka juga sebahagian daripada kabinet itu dan bagaimana survival mereka dalam kerajaan juga dalam parti sekarang ni mereka sedang fikirkan kita tak tahu sejauh mana respon mereka masa-masa terdekat ini dan saya tidak menolak kemungkinan bahawa mereka akan balik semula kepada UMNO dan bersatu untuk bergerak bersama untuk pastikan bahawa UMNO kekal dalam kerajaan itu yang penting bagi mereka kerana matlamat UMNO sebenarnya nak melihat pilihan raya umum ke-15 dilaksanakan secepat mungkin tapi realitinya agak mustahil kerana kita ada COVID-19 lagi dan kita punya herd immunity pun masih belum mencapai 80% dan 80% pun mungkin tahun depan akan dicapai tapi melihat possibility ataupun kemungkinan ini tidak akan berlaku jadi saya rasa adalah lebih baik untuk mereka kekal dalam kerajaan dan ini yang kita akan melihat nanti mungkin ada perubahan orang kata dia punya alignment ataupun dia punya susunan itu akan berubah dari segi sokongan dan sebagainya tapi kita nak tengoklah keadaan itu sama ada berlaku atau tidak dan tapi banyak juga bergantung pada sejauh mana kerajaan ini dapat untuk menjelaskan apa yang berlaku dan mempertahankan diri mereka untuk terus kekal sebagai kerajaan. Jadi saya rasa ini yang kita nak tengoklah sejauh mana sebab kita tahu bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin dan kepimpinan beliau memang selalunya cuba mempertahankan dari segi survivability-nya agak tinggi tapi dalam konteks sekarang bila ada berlaku permasalahan di sana kita tak tahu sejauh mana permasalahan ini dapat diselesaikan secara yang harmoni lah. Jadi itu yang kita nak lihat pada masa akan datang lah. Bagaimana cara dalam pendapat Prof? Apa cara terbaik untuk mempertahankan itu, mempertahankan kerajaan? Apa yang mereka boleh nyatakan untuk mempertahankan bukan sahaja dari segi undang-undang dan sebagainya tapi dari segi sentimen rakyat dan penyokong mereka terhadap kerajaan sekarang yang terdiri daripada PPBM yang juga merupakan yang memasarkan dirinya sebagai parti yang memperjuangkan hak orang Melayu dan juga mempertahankan menobatkan institusi diraja kemudian jadi seperti ini. Jadi apa damage control? Bagaimana mereka nak mempertahankan kerajaan itu dalam cara yang terbaik untuk menyelamatkan keadaan sekarang dalam pendapat Prof? Saya melihat bahawa apa yang berlaku hari ini saya rasa memang jelas ada berlaku satu bentuk kesalahan lah dalam konteks perlembagaan dan sebagainya. Dan ini pun memerlukan seseorang ataupun sebahagian atau dalam kumpulan dan sebagainya ataupun kerajaan sendiri perlu bertanggungjawab lah terhadap keadaan ini. Jadi dan sudah tentulah yang dilihat bertanggungjawab ini selain daripada Datuk Tauhidin adalah Perdana Menteri yang mungkin kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Tauhidin itu mendapat blessing daripada Perdana Menteri. Jadi ini yang menyebabkan pembangkang dan juga kalau kita lihat kenyataan daripada Tun Dr. Mahathir pun menjelaskan minta supaya Perdana Menteri untuk meletakkan jawatan kerana dilihat orang yang bertanggungjawab lah terhadap apa yang berlaku pada masa kini dan menyebabkan pihak istana juga respon kepada masalah ini. Sebab isu yang dibangkitkan adalah isu yang sebenarnya agak berat, mislead parlimen dan rakyat sebagainya. Jadi ini yang memerlukan saya pun tak pasti apa cara penyelesaiannya. Yang penting saya rasa kerajaan kalau menyelesaikan masalah ini pertamanya perlu mencari reason lah atau alasan mengatakan kenapa mereka mengeluarkan kenyataan sebegitu supaya ia boleh meyakinkan semua pihak terutama istana lah. Tapi saya pun tak tahu apa yang mereka ingin katakan untuk menjawab persoalan tersebut. Itu yang saya merasakan mungkin akan ada pertemuan lah di pihak Perdana Menteri dengan Agong. Tapi yang jelas kenyataan yang dikeluarkan istana itu sangat keras, sangat tegas, menyebabkan respon daripada pembangkang juga agak tegas dalam konteks itu. Jadi saya boleh melihat keadaan the worst case scenario akan berlaku. Itu saya boleh nampak. Tapi itu maksudnya Perdana Menteri terpaksa meletakkan jawatan lah dalam konteks ini. Jadi tapi itu yang saya rasa pentingnya pentingnya pihak kerajaan sekarangnya untuk respon kepada keadaan ini dan mencari
jalan penyelesaian yang terbaik lah supaya isu ni dapat diselesaikan dengan cara baik. Khususnya apabila ada pertemuan lah antara pihak kerajaan dengan istana yang saya rasa perlu harmoni. Kalau ada krisis, saya rasa menyebabkan polemik politik akan berterusan dan ini juga akan menyebabkan keadaan politik Malaysia juga agak kurang stabil lah dalam konteks ini. Okey, jika itu berlaku, jika Perdana Menteri meletakkan jabatan, jika ia berlaku, kita sudah lihat perkara yang serupa pada tahun Januari tahun lepas. Prof, Januari 2020. Fokus kita kekal pada kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat. Itu tujuan asal, sekali lagi kita ulang, pembukaan semula Dewan Rakyat walaupun hanya dalam bentuk mesyuarat khas untuk membincangkan isu-isu yang penting buat rakyat dan juga kepada rakyat, khasnya dalam tempoh pandemik yang begitu mencabar ini, unprecedented. Itu sebab kita letakkan beberapa perkara penting untuk kita bentang dan untuk kita bahas atau kita bincangkan, termasuk pelan pemulihan negara, pelan bantuan ekonomi, pelan vaksinasi, pelaksanaan darurat, dan juga kita jemput atau kerajaan jemput pandangan oleh ahli-ahli Parlimen Pembangkang untuk menambah baik pengendalian semuanya bergerak ke hadapan. Jadi itu fokus payung besar. Lembayungnya adalah fokus negara dan juga rakyat. Jika itu berlaku, kerajaan bertukar sekali lagi. Kali terakhir kita saksikan pada Januari tahun lepas, itu antara faktor yang menyebabkan COVID-19 menular. Ketidaktentuan politik, ketidaktentuan kerajaan yang menyebabkan COVID-19 mula menular di Malaysia pada awal tahun 2020. Jadi jika itu berlaku, apa maknanya kepada pendekatan kita untuk memerangi COVID-19? Adakah kesinambungannya akan terganggu? Adakah progres vaccination kita akan terganggu? Polisi kita untuk memerangi COVID-19 akan terganggu? Apa maknanya Prof dari segi polisi yang mementingkan rakyat ini? Saya rasa ada beberapa pandangan yang diutarakan. Malah saya pun ada bagi pandangan sebelum ni. Melihat pada polemik politik yang berlaku di Malaysia ni, bagaimana supaya suhu politik ini dapat diturunkan, supaya fokus boleh diberikan kepada ekonomi dan juga COVID-19 kan. Yang mana kita tahu pelaksanaan dasar itu sudah berlaku kan. Cuma isunya sekarang ni pembuat dasar yang ada polemik. Jadi kalau sekiranya berlaku krisis dalam negara, saya rasa konsep yang kita terima pakai sebagai sebelum ni seperti caretaker government boleh dilaksanakan juga. Mungkin bukan Perdana Menteri interim dan sebagainya. Sebab interim tidak ada dalam perlembagaan. Tapi caretaker government boleh dilaksanakan kan. Tapi yang penting lah sebenarnya kebimbangan yang diutarakan. Walaupun kita bercakap sekarang kerajaan sekarang kemungkinan tidak ada cukup majoriti. Tapi siapa yang ingin bentuk kerajaan pun dibimbangi juga mungkin tidak cukup majoriti untuk bentuk unless kalau ada kesepakatan yang dibentuk membolehkan ada arrangement barulah dalam bentuk kerajaan yang membolehkan seorang tu dapat majoriti untuk memimpin kerajaan yang baru. Tapi ini saya rasa terlalu awal lagi, masih awal untuk melihat keadaan ini berlaku kerana polemik yang keadaan berlaku sekarang ni kita masih pun tidak tahu penyelesaiannya bagaimana. Tapi saya rasa fokus yang harus diberi tumpuan kepada COVID-19 dan ekonomi, saya rasa akan dipikul oleh kerajaan yang ada sekarang ni, dan sekiranya berlaku perubahan kerajaan nanti terus diserah kepada kerajaan yang ada sekarang. Tapi dalam masa sama juga kita juga menaruh kepercayaan kepada frontliners kita, Kementerian Kesihatan, polis, tentera sebagainya untuk memastikan pelaksanaan dasar itu berterusan dan memastikan yang paling utama sekali rakyat Malaysia boleh mencapai tahap maksudnya dari segi vaccination boleh capai pada tahap 60% ke 80% lah pada tahun hadapan. Jadi itu matlamat yang kita arahkan sekarang. Jadi saya rasa dari segi pelanasan dasar dan perancangan itu dah ada. Cuma yang diperdebatkan sekarang ini adalah isu-isu berbangkit berkaitan dengan pelaksanaan dasar tersebut. Pelaksanaan undang-undang darurat dan sebagainya yang menyebabkan perlu diperbincangkan di Parlimen dan sebagainya. Malah di Parlimen pun saya rasa isu yang paling utama sebenarnya ada isu voting yang dibangkitkan. Jadi berbincang 5 hari sebagainya tidak menjadi isu lagi. Dekat awal jadi isu tapi sekarang tidak jadi isu. Tapi dalam konteks ini saya rasa cuma saya bimbang kalau polemik ini berterusan dalam tempoh yang panjang yang menyebabkan kerajaan tidak dapat berfungsi dengan baik. Walaupun saya rasa melihat pada keadaan terlepas kita hadapi ketika bertukar kerajaan pun saya rasa kerajaan boleh
kerajaan boleh berjalan seperti biasa, pihak birokrasi, pihak istana dan sebagainya boleh berjalan seperti biasa. Tapi hanya pembuat dasar saja menghadapi perubahan. Tapi kita juga hilang masa yang agak berharga dalam perjuangan kita menentang COVID-19. Adakah kita risau itu mungkin berlaku lagi sekarang ini, kerana itu patut menjadi prioritinya sekarang, Prof. Kita adalah dalam tempoh darurat kesihatan, walaupun bukan secara teknikal lagi selepas ini, tapi ia pada lumrahnya sememangnya masih lagi berbentuk darurat kerana COVID-19 masih lagi kritikal di negara kita. Ya, isu darurat sebenarnya saya rasa ada pandangan untuk membatalkan darurat misalnya pada tahun 1, maksudnya tempoh darurat akan berakhir pada 1 Ogos adalah kerana faktor walaupun dilaksanakan darurat tapi kes masih lagi meningkat, dia tidak berkurang. So maksudnya elemen darurat dilihat sebagai mungkin bukan elemen yang dapat membantulah kepada mengurangkan kadar jangkitan tersebut. Jadi melihat suasana ini, saya rasa mungkin mereka merasakan mungkin tidak perlu darurat. Suasana biasa pun masih boleh kita berjalan atau cari jalan untuk menyelesaikan isu ini. Tapi betul, kita nak politik yang stabil sebab fokus tu harus diberikan kepada isu COVID-19 dan ekonomi. Sebab COVID-19 satu perkara, ekonomi ini lagi merubek sebenarnya. Mencari peluang pekerjaan kepada rakyat yang terjejas dengan bila berlakunya PKPD misalnya, ramai tak boleh pergi kerja dan sebagainya. Ini yang memerlukan intervention daripada kerajaan dan bantuan daripada kerajaan. Tapi kalau kita lihat bila polemik politik berlaku dan pembalahan berlaku, dipanggil fokus kerajaan itu tidak ke arah itu, tapi lebih ke arah untuk menyelesaikan isu polemik yang seperti yang kita lihat masa ini. Jadi ini yang rakyat bimbang. Ini yang rakyat bimbang. Dan tak mahu lihat polemik ini berterusan. Tapi macam mana pun nak tak nak kita kena cari jalan terbaik untuk menyelesaikan isu politik negara ini. Yang berterusan sebenarnya saya rasa sejak perubahan kerajaan yang berlaku tahun lepas ataupun lebih awal pada itulah perubahan kerajaan tahun 2018. Jadi saya rasa ini dilema yang kita hadapi, yang mana bukan sajalah kalau kita lihatlah secara umumlah, banyak negara yang belum matang demokrasinya atau dalam proses untuk ke arah kematangan demokrasi akan melalui proses yang sebegini. Dan ini yang kita hadapi sekarang ini. Jadi saya rasa rakyat akan teruslah bimbang dan menjatuhkan pandanganlah tentang isu-isu begini. Tapi perlulah ada jalan penyelesaian di peringkat atas lah untuk melihat isu ini perlu diselesaikan secara segera. Dan saya rasa Yang Pertuan Agong mungkin boleh terlibat sama untuk membantu sebagai mediator untuk menyelesaikan isu ini secara yang lebih tuntas dan pantas lah.